Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. Seperti mana biasa sahabat-sahabat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan tolong sharekan video saya ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya nak mengupas sedikit tentang ada beberapa kenyataan yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat kita yang lain lah. Jadi saya tak perlulah nak sebut nama. Cuma saya nak mengupas tentang isu yang mengatakan bahawa pembangkang lemau. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini sahabat-sahabat. Pada mata kasar kita memang kita nampak seolah-olah pembangkang ni lemau. Dulu pun saya pernah hentam pembangkang kerana terlalu lemau. Tetapi setelah kita kaji, setelah kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin pembangkang, ahli-ahli politik pembangkang, kenapa dan mengapa keadaan itu nampak seperti lemau, banyak faktor yang kita tak tahu sebenarnya. Banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni sahabat-sahabat, bukannya pembangkang tu lemau. Pembangkang ni dia tidak boleh nak berkata lebih. Mereka punya suara ni disekat. Jangan kata pembangkang sahabat-sahabat, ataupun ahli politik pembangkang. Kita lihat kepada rakyat sendiri. Contohnya macam saya sebagai influencer ataupun YouTuber yang menyuarakan suara rakyat. Berapa lama dah saya punya channel dikenakan sebagai shadow ban, yang disekat, tidak tak dapat nak bagikan liputan yang meluas kerana mereka takut daripada kata-kata ataupun kita punya penyampaian tu kepada masyarakat tu akan menggugat kerajaan. Tapi sebenarnya apa yang saya katakan selama ni adalah benda yang fakta yang benar. Jadi itu sebab bukan saja orang biasa macam kita ni influencer, sedangkan ahli-ahli politik pembangkang juga disekat. Dalam parlimen juga mereka disekat. Apabila mereka mengatakan sesuatu, mereka akan dihalang. Apabila mereka mengeluarkan satu hujah, mereka akan disekat berbagai-bagai. Dengan apa tu kita punya speaker yang kita nampak berat sebelah. Apabila kita memberikan kenyataan-kenyataan, dia kata kita membawa satu perkara yang langgar daripada aturan mesyuarat dalam dewan, ada yang digantung, ada yang suruh keluar, berbagai-bagai lagi mereka akan buat sahabat-sahabat. Ini bukan soal lemau ataupun lemah sahabat-sahabat, tapi ini adalah satu perkara yang kita kena faham. Kita disekat oleh berbagai-bagai angle macam-macam angle mereka nak menyekat suara rakyat. Lagi-lagi lah kalau ahli-ahli politik pembangkang. Jadi soal pembangkang lemau ni pada saya subjektif. Tapi apa yang saya dah maklumkan sebelum-sebelum ni, pembangkang dan juga ahli politik pembangkang juga sedang mengatur the new strategic, yang mana saya pernah kata dulu kita sekarang menggunakan silent killer. Kita akan buat kerja-kerja yang lebih profesional lagi, lebih strategik lagi. Lagi-lagi sekarang ni dalam proses pemilihan Parti Bersatu, yang mana Bersatu cuba nak membuat satu rebranding yang baik, pencaturan yang baik selepas ni. Jadi kadang-kadang ada juga setengah-setengah influencer yang menyokong Perikatan Nasional, tapi mereka kadang-kadang sewenang-wenangnya mengatakan bahawa pembangkang ini lemau kerana banyak isu yang bola tanggung yang boleh dikenakan, boleh dihentam oleh kerajaan, tapi pembangkang tak buat. Sebenarnya sahabat-sahabat, bukan pembangkang tak nak buat. Pembangkang boleh buat lebih daripada tu. Kita boleh buat lebih daripada mana yang dulu masa kerajaan sekarang menjadi pembangkang. Mereka boleh buat berbagai-bagai. Guling sana, guling sini, mengata kerajaan, mengutuk kerajaan, menghina kerajaan. Sebab kerajaan yang tidak menyekat kebebasan rakyat bersuara. Tapi kerajaan sekarang ni kerajaan yang menyekat segala kebebasan rakyat untuk bersuara. Channel diganggu-gugat, berbagai-bagai mereka akan mengenakan sesiapa yang ingin menyuarakan sesuatu pandangan yang untuk membawa suara rakyat. Itu kita kena faham. Jadi saya nasihatkan kepada sahabat saya juga, dan saya tak nak sebut nama dia, mengatakan bahawa pembangkang ni lemau. Jadi saya nak tanya kepada orang yang bertanya tu balik. Orang yang bercakap pembangkang lemau, dia pun ada parti. Kenapa parti dia tak nak menunjukkan dia lebih hebat daripada pembangkang? Saya semua sebutlah, mereka yang bercakap tu adalah mereka orang tu adalah daripada Parti Pejuang.
Sekarang ni kalau dia kata pembangkang lemah, pembangkang tak boleh nak membawa bola tanggung yang diberikan oleh pembangkang sekarang, di kerajaan sekarang ni. Kerajaan banyak, ahli-ahli politik kerajaan, MP-MP kerajaan yang banyak bagi bola tanggung. Kenapa pembangkang tak nak menggunakan bola tanggung tu untuk menghentam kerajaan? Jadi orang yang bercakap tu adalah orang yang daripada Parti Perjuang. Jadi Parti Perjuang kenapa senyap? Kalau Parti Perjuang boleh bercakap bagi pihak rakyat, bagi pihak pembangkang, kenapa Parti Perjuang sendiri tak nak keluarkan kenyataan tersebut? Kenapa Parti Perjuang sendiri tak nak menyahut bola tanggung yang ada depan mata? Ini persoalan dia. Saya tak nak sebut nama lah sebab benda ni sensitif kalau sebut nama. Tapi saya cuma nak beritahu bahawa kita bukan tak berani untuk menyambut bola tanggung yang diberikan oleh kerajaan sekarang ni. Berbagai-bagai isu. Contohnya isu bendera, isu macam-macam lah, isu tentang tulisan-tulisan yang berbangsa Cina. Ini bukan soal rasis, ini soal yang banyak. Isu beras, isu macam-macam isu, memang banyak. Isu yang ibarat macam kerajaan bagi bola tanggung kepada pembangkang. Tapi sejauh mana gentleman kerajaan terhadap parti pembangkang dan rakyat untuk menyuarakan perkara tersebut yang dikatakan bola tanggung? Orang yang mengatakan pembangkang lemau ni pun dia juga ada parti, yang ini Parti Perjuang. Kenapa Parti Perjuang sendiri tak nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dikatakan banyak bola tanggung yang diberikan oleh parti kerajaan? Ini satu persoalan. Jadi saya nak beritahu kat sini sahabat-sahabat, pembangkang dia bukan lemau, bukan lemah, tetapi sedang mengatur strategi menggunakan taktik yang lain. Kerana kita kena lihat apa yang saya katakan tadi, kita akan disekat berbagai-bagai sudut. Jadi kita ada strategi yang terbaik untuk bagaimana dan cara mana kita nak bangkit. Selain daripada itu juga rakyat harus sedar. Rakyat kena faham. Rakyat hari-hari mengkritik, hari-hari mengata, hari-hari membuat satu komplain tentang apa yang berlaku dalam negara kita, kelemahan kerajaan, kegagalan kerajaan. Tapi apabila berlakunya sesuatu pilihan raya, baik pilihan raya kecil ataupun mungkin pilihan raya umum, tapi masih lagi nak menyokong kerajaan yang kita katakan gagal. Itu pun satu masalah juga. Rakyat banyak komplain, rakyat banyak merungut, tapi akhirnya bila diberikan oleh beberapa sedikit habuan, diberi habuan, diberi dedak, diberi sedikit janji manis, habis. Pun leka daripada apa yang matlamat asal. Jadi sekarang ni selain daripada kita mengharapkan ahli-ahli politik pembangkang untuk mengatur strategi yang hebat, rakyat juga kena sokong kepada ahli-ahli politik pembangkang. Kita kena teruskan usaha kita untuk menyuarakan apa yang berlaku dalam negara kita, dan kita kena usaha untuk menyampaikan mesej yang jelas kepada rakyat, kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, kena sampaikan. Ini cara kita berkempen melalui orang yang terdekat. Kita kena bermula daripada sekarang. Jadi kita jangan dengar sangat perkataan yang boleh melemahkan semangat perjuangan kita. Saya yakin ahli-ahli politik pembangkang, mereka mempunyai cita-cita, mereka mempunyai hasrat untuk mencari jalan bagaimana nak menombangkan kerajaan yang gagal ni. Kerajaan yang banyak memberikan ketidakselesaan rakyat dalam negara dengan berbagai-bagai isu yang timbul dalam negara. Lagi-lagi dengan keadaan yang kita lihat banyak yang berat sebelah. Bila tang kita bercakap kena tangkap, tang mereka bercakap senyap sepi. Ini yang kita kena faham dan kita kena lihat. Dan saya yakin, sekali lagi saya beritahu, saya yakin ahli-ahli politik pembangkang tidak lemah dan bukan lemah, tapi mereka sedang mengatur strategi yang baik, yang lebih berkesan. Selain daripada sebelum-sebelum ni kita cakap lantang akhirnya kena blok, cakap lantang akhirnya kena gantung parlimen, cakap lantang akhirnya yang yang dipertua dewan berat sebelah speaker, jadi sahabat-sahabat, kita kena teruskan istiqomah kita kena sokong pembangkang, supaya pembangkang mendapat lagi semangat daripada sokongan rakyat, memberikan penuh sokongan kepada ahli-ahli politik pembangkang supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka, tanggungjawab mereka, di samping rakyat membantu dan memberikan
penuh semangat kepada mereka. Jangan kita dengar sedikit, oh kata lemau lah, kata gitulah, kita pun dah terpedaya. Kita pun dah terpengaruh. Jangan sahabat-sahabat. Setiap perjuangan mesti nak mencapai kemenangan. Apa saja perjuangan mesti nak mencapaikan kemenangan. Bukan nak mencapai kekalahan. Itu saya punya pesan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya beritahu kepada semua sahabat-sahabat saya, nombor saya yang 0198711670 akan mula aktif pada minggu depan. InsyaAllah minggu depan dah boleh aktif. Nombor tu ada bermasalah sedikit. Saya tak boleh cerita kenapa masalahnya. Jadi nombor yang saya selalu orang nak order barang apa semua melalui nombor yang 0198711670 akan aktif pada minggu hadapan. InsyaAllah. Itu sajalah sahabat-sahabat pesanan saya. Teruskan perjuangan kita untuk mencapai kejayaan. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.